Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati. Moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, nescaya Allah beri dia faham dalam perkara agama. Dan moga-moga kita semua dikurniakan akhlak yang mulia sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Alhamdulillah, malam ni insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah Maghrib bulanan hari Ahad yang ketiga, anjuran surah Ar-Rahim, Perisin 15 Putrajaya, menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya susunan Al-Fadil Ustaz Muhadir bin Haji Jul, hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin. Kita sampai ke muka surat 170. Ustaz Mahathir membincangkan isu berdoa secara berjamaah sebagaimana yang tuan-puan lakukan sebentar tadi. Selesai dari solat, selepas berwirid, imam mengangkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu kita mengaminkan doa imam. Ini yang dimaksudkan dengan doa berjamaah di sini. Dan isu ini juga memberi kita satu kefahaman bahawa para alim ulama di dalam mereka itu memahami hukum sesuatu perbuatan bukan hanya bersandar kepada dalil yang khusus semata-mata. Bahkan mereka juga mengambil kefahaman dari dalil yang umum. Ini yang berlaku kekeliruan kebelakangan ini. Ada sebahagian dari saudara-saudara kita, mereka melarang perbuatan ini, perbuatan berdoa secara berjemaah ini, kerana bagi mereka dalil mesti yang khusus sahaja. Seolah-olah begitu. Mungkin mereka tidak ucapkan, tapi cara mereka memahami sesuatu isu seolah-olah mereka hanya berpegang dengan dalil khusus. Contoh, bila mereka tidak jumpa hadis misalnya Nabi SAW menyuruh supaya kita berdoa beramai-ramai lepas solat, atau mereka tidak jumpa riwayat yang mengatakan lepas solat Nabi SAW angkat tangan berdoa lalu diaminkan oleh para sahabat, lalu mereka menganggap perbuatan itu adalah bid'ah yang sayyi'ah. Sedangkan masih umat Islam itu boleh berpayung dengan dalil umum. Ini kaedah yang kita nak pegang daripada isu ini. Soalan, apakah dasar yang membolehkan berdoa secara berjamaah? Pernah ada orang dia komen, kata dia doa berjamaah ni adalah satu perbuatan yang hulu, yang melampau dalam agama, kata dia. Jadi tuan-tuan tadi itu pelampau agama.
Sebab apa? Ingatkan angkat senjata ke apa, pergi serang sana sini, tak. Sebab doa secara berjamaah. Dia kata gulu. Jadi padahal sikap dia itu gulu. Sikap dia itu melampau. Kerana perkara yang masih boleh ada perbezaan pandangan, dia nak memaksakan hanya satu pandangan saja yang betul. Cuba lihat ya. Soalan, apakah dasar ataupun asas yang membolehkan berdoa secara berjamaah? Jawapannya dipetik dan jawapan daripada ulama contemporary, ulama sezaman dengan kita, iaitu Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah taala, ulama Suria. Beliau menjawab persoalan ini dalam Al-Fatawa Al-Mu'asarah, iaitu fatwa-fatwa semasa, contemporary fatwas. Apa kata beliau? Dalam masalah ini terdapat perselisihan antara para ulama. Al-Imam Syatibi rahimahullah taala dan muridnya Abu Yahya ibn Asim, begitu juga Ibn Qasim Al-Qabab dari Malikiyah rahimahumullah, ulama-ulama mazhab Imam Malik. Imam Syatibi rahimahullah taala ini beliau masyhur dengan kitab Al-Muwafaqat dan juga kitab Al-I'tisam. Beliau terkenal dalam bidang maqasid syariah. Tentang objektif daripada syariah ini beliau, kita berkatakan, menulis secara khusus. Tapi dalam bab bid'ah, beliau mempunyai pandangan yang sangat berbeza dengan sekian ramai para ulama yang lain. Sehingga kan perkara-perkara yang dianggap harus dibolehkan di sisi para ulama yang lain dinilai sebagai bid'ah yang terlarang di sisi Imam Syatibi rahimahullah taala. Beliau ulama mazhab Maliki dari segi fiqh dan Asy'ari dari segi akidah. Kenapa? Kerana tidak pernah diketahui bahawa Rasulullah SAW pernah berdoa secara berjamaah. Ini pendirian beliau. Dan hal itu sentiasa demikian sepanjang umur baginda. Kemudian pada Khulafa Ar-Rasyidin setelah baginda, kemudian Salafus Saleh. Ini satu sudut pandangan. Baik, sudut yang lain, adapun yang dilakukan oleh kebanyakan ahli sunnah wal jamaah, di antaranya Ibn Irfah Al-Maliki dan jumhur fuqaha mazhab. Maknanya dalam mazhab Maliki sendiri tidak seia sekata. Demikian fuqaha mazhab yang lain tidak sepandangan dengan Imam Syatibi rahimahullah taala. Kenapa mereka tidak melarang doa beramai-ramai lepas solat ini? Ini adalah berdasarkan apa yang disebutkan oleh Al-Hafiz Al-Hakim dalam Mustadraknya. Sahih isnad hadis, mana hadis ini tak ada masalah dari segi sanadnya kuat, yang menyatakan bahawa Nabi SAW bersabda yang bermaksud tidaklah berkumpul sekumpulan orang. Itu pertama. Yang kedua, lalu sebahagian mereka berdoa. Yang ketiga, sementara yang lain mengaminkan doa tersebut. Natijahnya apa? Melainkan Allah akan mengkabulkan doa itu. Jadi, pertama ada elemen berkumpul. Yang kedua, sebahagian saja berdoa, bukan semua. Sebahagian itu memadailah seorang. Kemudian apa yang dilakukan oleh orang lain yang berkumpul sama-sama tadi? Mereka mengaminkan doa orang itu. Apa natijah daripada perkara ini? Nabi SAW beritahu Allah akan kabulkan doa yang didoakan. Dan ini munasabah. Kalau doa seorang, kadang-kadang kita tak menghayati pun doa kita. Mungkin kita berdoa dalam keadaan belum bertaubat kepada Allah Ta'ala. Tapi bila sekumpulan, mungkin yang ini tidak khusyuk, yang mengaminkan khusyuk. Mungkin yang mengaminkan itu sambil lewa, yang berdoa itu seikhlas hati. Jadi Nabi SAW beritahu, kalau berlaku macam itu, maka Allah Ta'ala akan memperkenankan doa. Tidakkah itu yang berlaku doa selepas solat? Bahawa kita itu dalam satu kumpulan, bahawa satu orang saja yang berdoa, bahawa yang lain itu mengaminkan doa dia. Itu kita kata terpayung dengan dalil umum. Tidak nanti ada satu dalil yang khusus barulah dibolehkan, tidak semestinya. Lalu kata Dr. Wahbah Zahili rahimahullah taala, terdapat risalah yang baik, maknanya satu tulisan yang kecil dan dapat dipercayai dalam hal dalil berdoa secara berjemaah. Jadi ada satu orang American Muslim, orang Amerika tapi beragama Islam. Jadi dia telah mengumpulkan
dalil-dalil berkaitan dengan doa secara berjamaah ini. Kata Dr. Wahbah Zuhaili rahimahullah ta'ala, terdapat risalah yang baik dan dapat dipercayai dalam hal dalil berdoa secara berjamaah yang dikumpulkan oleh saudara saya sesama Muslim, ada saudara seagama, bangsa Amerika. Dr. Wahbah Zuhaili, Suria, ya, rakyat Suria. Dia memberikan kepada saya salinannya yang di dalamnya terdapat banyak dalil, di mana diaminkan oleh orang yang berdoa dan yang mendengar. Ya. Yang kedua, telah sabit bahawa Hubaib bin Maslamah Al-Fihri rahimahullah ta'ala, salah seorang yang mustajab doanya ketika memimpin tenteranya menghadapi musuh, berkata kepada tenteranya. Jadi dia ajak doa ramai-ramai. Secara khusus tidak ada dalil kata kalau nak pergi berperang doa secara berjemaah. Secara khusus tidak ada. Tapi dalil ini sudah memadai untuk memayungi. Kata beliau kepada tentera beliau, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah berkumpul satu kumpulan, lalu salah seorang berdoa dan diaminkan oleh orang yang lain, melainkan Allah Ta'ala akan menyahutnya, yakni akan memakbulkan doa tersebut. Kalau lihat di nota kaki, ini kisah ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani, dan menurut Al-Hafiz Al-Haytami dalam Majma' Az-Zawaid, para perawinya adalah para perawi yang meriwayatkan hadis yang sahih, melainkan Ibnu Lahiyah yang merupakan seorang yang dhaif. Walaupun taraf hadis ini dhaif, ia boleh diamalkan kerana termasuk di dalam fadailul a'mal. Kerana hukum berdoa itu dah pasti seorang ke ramai-ramai dibolehkan. Tapi fadilatnya bila seorang berdoa, yang lain aminkan, Allah akan perkenankan doa. Jadi kita sudah maklum dalam bab yang keempat yang lalu, bahawa para ulama sepakat bersandar kepada hadis yang dhaif dalam bab fadail. Selesai. Isu yang seterusnya di muka surat 172, bersalam selepas solat. Ini amalan biasa yang dilakukan oleh masyarakat, terutamanya di negara kita, di negara jiran, dan juga di setengah negara Arab. Lepas daripada solat, bersalam-salaman. Dan ini sudah berlaku semenjak lama. Sekurang-kurangnya kita tahu di zaman Imam Nawawi rahimahullah ta'ala pun dah berlaku. Sebab ada orang tanya kepada Imam Nawawi tentang perkara ini. Jadi apa poin yang kita nak ambil di sini? Kita nak ambil poin kaedah dia. Yang tadi tu kita nak ambil kaedah bahawa dalil sesuatu perbuatan tidak semestinya dalil khusus. Boleh sahaja dalil umum. Okey, di sini kita nak ambil apa? Di sini kita nak mengambil kaedah bahawa bid'ah bukan hukum. Itu poin dia. Bid'ah bukan hukum. Kalau orang tanya, Ustaz apa hukum ni? Kita jawab bid'ah. Jawapan tu belum lengkap. Kerana hukum syarak yang taklifi dia ada 5. Kalaulah seseorang mukallaf itu disuruh melakukan sesuatu perbuatan dengan suruhan yang pasti, tidak ada pilihan, sekira-kira kalau dia tidak buat berdosa, itu namanya wajib. Kalau disuruh buat tapi masih ada kelanggaran, tak buat pun taklah sampai berdosa, itu namanya kita sebut sunat ataupun mandub ataupun mustahab. Kemudian kalau diberi pilihan, nak buat boleh, tak nak buat pun tak ada masalah, itu namanya mubah, harus. Kalau dituntut mukallaf supaya meninggalkan satu perbuatan, jangan buat, tak ada pilihan. Kalau buat juga berdosa, itu namanya haram. Kalau dituntut supaya tinggal, jangan buat, tapi masih ada kelanggaran, maknanya kalau buat pun tak berdosa, itu namanya makruh. Maka ini 5 hukum syarak. Bid'ah bukan hukum syarak. Jadi di sini, bersalam lepas solat, Imam Nawawi memang akui itu perbuatan bid'ah. Memang Imam Nawawi akui itu bid'ah. Tapi Imam Nawawi tidak mengharamkan. Ada 2 hukum yang disebut Imam Nawawi, sama ada harus atau sunat. Nanti kita lihat ya. Soalan. Apakah hukum bersalam selepas menunaikan solat? Jawapan. Berjabat tangan atau bersalam-salaman setelah solat adalah sunat. Ya. Istihbab, ini secara umum. Baik, dalil. Hadis riwayat Imam Bukhari rahimahullah taala dalam sahihnya dalam bab manaqib daripada Abu Juhaifah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW sedang melakukan perjalanan dari Hazirah menuju kota Battah.
Lalu baginda SAW berwudu, kemudian mendirikan solat zuhur 2 rakaat dan solat asar 2 rakaat. Kenapa? Kerana musafir, ya, jamak dan qasar, ya. Baik. Sedangkan waktu itu baginda SAW menggunakan tongkat besi, ya, anazah. Maka orang ramai yang berada sekitar baginda SAW selesai daripada solat itu mengambil tangan baginda lalu mengusap muka mereka dengan sapuan tangan tersebut. Maknanya bukan setakat salam, bahkan mencium, tangan Nabi SAW. Abu Jaifah berkata, lalu aku pun memegang tangan baginda SAW, maka aku pun meletakkan tangan itu di wajahku, di mana aku rasakan tangan baginda SAW itu lebih sejuk daripada air dan lebih wangi daripada bauan minyak wangi. Maknanya kalau memang bersalam lepas solat tak boleh, tentulah Nabi larang. Sehingga lepas solat jangan salam. Tapi Nabi SAW biarkan saja. Berarti perbuatan itu tidak dilarang. Ini dalil umum, ya. Rasulullah SAW bersabda, tasafahu yazhabul ghillu wa tahadu tahabbu wa tazhabu syahna. Tasafahu, hendaklah kamu itu berjabat tangan, bersalam-salaman. Apa hikmah dia? Yazhabul ghil, menghilangkan rasa sakit hati. Kadang-kadang kita sesama manusia ni, even kawan atau jiran atau office mate, ada benda-benda tu kita terbuku dalam hati. Tapi bila dah bersalam, hilang yang rasa galat dalam hati itu, hilang. Itu hikmah bersalam. Kemudian yang kedua, hikmah memberi hadiah. Watahadu, saling hadiah menghadiahkan. Tahabbu, nescaya akan membawa kamu tu berkasih sayang dan hilang perasaan benci dalam hati. Jadi amalan exchange of gift ni, kita bagi hadiah pada dia, sekali-sekala dia bagi hadiah pada kita. Itu baik. Itu daripada sunnah. Tak kisahlah dengan kawan ke, dengan jiran ke, dengan pasangan sendiri ke, kan seronok sekali-sekala suami bagi hadiah kat isteri, sekali-sekala suami balik rumah, isteri ada bagi hadiah. Ini boleh menambahkan kasih sayang. Tapi poin yang nak disebut di sini adalah suruhan bersalaman. Adapun berjabat tangan setelah selesai solat, di kalangan fuqaha tidak ada seorang pun yang mengharamkan. Tapi zaman kita jangan, ada yang terlampau ekstrim. Kalau kita nak salam, dia tak mahu. Ini bid'ah, ini tidak sunnah, kata dia. Okay. Mereka berpendapat hukum berjabat tangan adalah sunat. Para ulama berpendapat hukumnya adalah sunat dan itu adalah bid'ah yang hasanah ataupun bid'ah yang mubah. Macam mana perincian dia? Dia beza, ya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala juga menganggap ia adalah sesuatu yang baik dilakukan. Mas'alatun halil musafahatu ba'da salatil asri was subhi fadilatun aula. Jadi ada orang menimbulkan persoalan kepada Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, adakah bersalam-salaman lepas daripada salat asar dan salat subuh adalah satu kelebihan ataupun tidak? Ada apa fadilat ke bersalam lepas dua waktu ni? Kerana pada zaman itu yang bersalam adalah lepas dua waktu ni, subuh dan asar. Kenapa? Wallahu alam, tapi kemungkinan besar kerana dua waktu ini tidak ada solat sunat ba'diyah. Kan yang lain zuhur, maghrib dan isya ada ba'diyah. Jadi oleh kata ada ba'diyah, lepas sembahyang masing-masing sibuk dengan ba'diyah. Tapi dua waktu ni asar dan subuh tidak ada ba'diyah. Jadi free. Bila free mereka bersalam-salaman. Jadi bila masyarakat tengok macam tu, ada yang nak tahu ada kelebihan ke ni bersalam lepas solat. Baik. Al-jawab, jawab Imam Nawawi rahimahullah taala. Tengok ya, halus ya cari Imam Nawawi menjawab. Sebab Imam Nawawi ni orang yang alim. Beliau tahu bahawa bid'ah bukan hukum. Hukum perlu kepada dalil. Maka Imam Nawawi rahimahullah taala melihat Imam Nawawi ni orang yang dalam dada beliau ayat Quran memang hafal, hadis ratusan ribu dalam dada beliau. Sekali dengan perawi. Bukan setakat matan hadis, perawi pun beliau hafal. Dan beliau tahu status perawi itu sahih ke tak sahih, dhaif dan sebagainya. Maka sealim Imam Nawawi, beliau tidak jumpa dalil yang mana Nabi SAW suruh bersalam lepas solat secara khusus, tidak ada. Nabi SAW bersabda misalnya, apabila kamu selesai menunaikan solat,
fardu, hendaklah kamu bersalam-salaman. Tak ada. Kalau ada, mungkin wajib, mungkin sunat. Kerana bila Nabi SAW suruh, ya, ini dua kemungkinan hukum. Kemudian Imam Nawawi juga mendapati tidak ada dalil yang melarang secara khusus. Misalnya Nabi SAW bersabda, hendaklah kamu itu bersalam-salaman, kecuali kalau lepas solat, jangan bersalam. Misal, tak ada. Kalaulah takdir ada dalil sedemikian, boleh jadi hukumnya haram, boleh jadi makruh. Kerana ini dua kemungkinan bila Nabi larang. Tidak ada dalil yang menyuruh secara khusus tenafi wajib dan sunat. Tidak ada dalil yang melarang secara khusus tenafi haram dan makruh. Dan 4 hukum tenafi. Tinggal tersisa satu lagi hukum, namanya mubah. Sebab itulah Imam Nawawi mengatakan bersalaman lepas solat ini adalah harus. Ya. Lihat pendetilan dia. Al-jawab, al-musafahatu sunnatun indat talaqi. Jawapan, bersalam-salaman adalah satu sunnah ketika berjumpa. Perhatikan, sunnah dalam perkataan bahasa Arab ni biasa berberti amalan yang dilakukan atau dianjurkan oleh Nabi SAW. Bukan makna sunat. Jangan kita ingat sunnah tu maknanya sunat. Ya, sunnah tu makna yang diajar oleh Nabi. Ya, bila berjumpa, salam. Itu adalah sunnah, maknanya ajaran Nabi. Wa amma takhsisun nasi laha ba'da hataini salataini fa ma'dudun fil bid'ah. Adapun mengkhususkan orang ramai, mengkhususkan bersalam-salaman lepas daripada solat subuh dan solat asar, maka itu termasuk daripada amalan bid'ah. Imam Nawawi akui sebab zaman salaf tak berlaku. Zaman Nabi tak berlaku. Maka benda itu bid'ah. Tapi dia kata apa? Fa ma'dudun fil bid'atil mubahah. Maka ia itu tergolong daripada bid'ah yang harus boleh dilakukan. Ini perincian dia. Wal mukhtar, dan pandangan yang terpilih adalah annahu in kana hadha syakhsu qad ijtama'a huwa wa huwa qabla as-salati fa huwa bid'atun mubahatun kama qila. Bahawa sekiranya orang ini, dia dan kawan dia itu dah berjumpa dah sebelum salat. Datang awal ke surau, ya. Jadi dah jumpa dah hai, dah salam, ya. Kemudian lepas salat dah jadi kebiasaan, maka salam lagi sekali. Padahal dah jumpa dah sebelum salat. Yang macam inilah yang dikatakan harus, sebagaimana yang diterangkan kata Imam Ghazali, kata Imam Nawawi. Ya, dah berjumpa sebelum salat, tapi lepas salat salam lagi. Ya, ini harus. Wa in kana lam yajtami'a fa huwa mustahabbun li'annahu ibtada'a al-liqa. Adapun kalau kedua-dua mereka tadi belum berjumpa lagi sebelum salat. Macam ramai pada kita tadi masuk-masuk terus salat, tak ada jumpa siapa-siapa pun. Maka bersalaman lepas solat itu adalah sunat. Kerana dia termasuk baru berjumpa. Kerana hukum umumnya, kalau kita baru berjumpa dengan saudara dia, saudara seagama, salam, sunat salam. Yang tadi itu dah jumpa dah. Dah salam dah pun. Lepas solat dia salam lagi. Itu harus. Harus maknanya apa? Nak buat boleh, tak nak buat pun tak mengapa. Jadi kalau ada orang lepas sembahyang dia tak nak salam, tak apa. Benda harus. Itu asalnya begitu, ya. Dan yang nak salam pun silakanlah, kerana benda itu harus. Tetapi dia ada satu pertimbangan. Sekiranya sesuatu amalan itu sudah jadi kebiasaan, tidak saya-gira kita tinggalkan. Kerana dia akan menimbulkan ketidakselesaan. Kita berada di tempat kita, dah jadi biasa orang salam lepas solat, maka kita raikan. Al-Imam Ibn Aqil rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Al-Funun, dia dipetik oleh Imam Ibn Muflih Al-Maqdisi dalam Al-Adab Syar'iyyah, adab-adab syarak. Apa kata dia? La yambagil khuruj an adatin nas illa fil haram. Tak patut kita buat lain daripada kebiasaan orang ramai. Orang ramai dah biasa buatnya tu, kita nak buat lain, tak patut. Ya. Kecuali kebiasaan orang ramai itu haram. Tu tak boleh buat apa dah. Orang ramai biasa buat benda haram. Tu kita tak boleh ra'i lah. Tapi selagi mana perbuatan dia itu tidak haram, kita ra'i.
Jadi oleh kerana orang dah biasa bersalam lepas solat, kita raikan. Ini ambil daripada mana ni? Kaedah ni. Ambil daripada sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para alim ulama. Nabi SAW beritahu pada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha bahawa Kaabah yang ada pada masa itu tidak dibina sebagaimana dibina oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebaliknya dibina lebih kecil. Kerana masa itu mungkin dilanda krisis ekonomi atau macam mana, tak cukup bajet. Bila Kaabah runtuh akibat banjir, dibina semula kecil. Sepatutnya Kaabah tu memanjang sampai ke Hijri Ismail. Yang kita kata Hijri Ismail yang terbuka tu, itu sebenarnya Kaabah. Jadi sepatutnya dia segi 4 tepat ya, macam kotak. Ini dia yang Kaabah yang sekarang ni macam cube. Segi 4 sama. Kalau ikut spesifikasi asal tidak. Jadi Sayyidina Aisyah mencadangkan kalau gitu tidaklah sepatutnya Nabi SAW meruntuhkan dan bina lain. Nabi SAW menjawab, laula hidsan qaumiki bil jahiliyah la fa'altu. Kalaulah tidak kerana kaum kamu masih baru dengan zaman jahiliyah, niscaya aku akan lakukan. Jadi Nabi SAW bimbang, orang dah biasa Kaabah macam itu, tiba-tiba pergi runtuh akan jadi kecoh. Jadi itu sikap Nabi SAW. Begitu juga misalnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, beliau mempunyai pendirian bahawa sebelum daripada solat fardu maghrib, sunat dilakukan solat 2 rakaat. Ini fatwa beliau lah. Kalau solat fardu maghrib itu, solat dulu 2 rakaat sebelum solat fardu maghrib, sunat. Tapi orang perhati, murid-murid perhati, beliau tak buat pun. Orang tahu fatwa beliau sunat, tapi beliau tak buat pun. Jadi bila ditanya, kenapa beliau tidak buat solat 2 rakaat yang beliau kata sunat tu, beliau menjawab, kerana aku dapati orang di sini tidak buat. Jadi tinggal benda sunat tidak haram, maka beliau meraihkan. Jadi dalam bab bersalam ini, oleh kalau di tempat itu orang biasa bersalam-salaman, maka kita raihkan. Tapi kadang-kadang orang perangai ini dia suka buat lain pada orang. Khalif tu'raf, buat berbeza cepat sikit famous. Kalau buat acara ramai lambat famous. Kan? Ramai-ramai orang duk buat sambutan madu Rasul, kita kata bid'ah, Nabi tak buat. Law kana khairan la sabaquna ilahi. Kalau lah sambut Maulid tu bagus, tentulah generasi salaf buat. Tak tahu kita buat juga. Namanya Forum Zikra Rasul. Sepenuh Rabiul Awal kita menghayati sirah Nabi. Habis yang orang duk buat selama ni bukan zikra Rasul kah? Orang duk buat Maulid tu bukan kerana nak ingat Nabi kah? Orang sambut Maulid selama ni bukan cerita sirah Nabi kah? Awak yang kamu nak berlain sangat. Ya. Maulid bid'ah, zikra Rasul okey. Pasal sebenarnya Rabiul Awal tu bulan Nabi wafat. Dah apa bezanya? Apa masalah kalau bulan Rabiul Awal tu bulan Nabi wafat? Dan kalau kebetulan Rabiul Awal juga bulan Nabi lahir. Dia isunya bukan tarikh tu. Isunya kita sebagai umat Nabi bergembira dengan kelahiran Nabi SAW. Maka kita ingat balik sejarah Nabi, kita cerita balik sirah Nabi, kita hidupkan kembali sunnah Nabi. Itu tujuan Maulid. Jadi tak perlulah nak berlain sangat daripada orang ramai. Kerana itu akan menimbulkan kekecohan yang tidak perlu. Baik, jadi kesimpulan daripada bersalam lepas solat ini memang tidak berlaku di zaman salaf, maka ia adalah bid'ah, perkara baharu. Adapun hukumnya, kalau sebelum solat dah berjumpa, lepas solat salam lagi, harus boleh, tidak ada dalil yang menyuruh, tidak ada dalil yang melarang. Sementara kalau sebelum solat belum berjumpa, maka lepas solat itu sunat bersalam kerana dianggap baru berjumpa. Jadi hukum bersalam bila baru berjumpa adalah sunat. Selesai. Seterusnya, doa kunut pada solat subuh. Ya, dah 2 kaedah yang kita tengok ya. Kaedah pertama, dalil tidak semestinya dalil khusus, boleh saja dalil umum. Yang kedua, perkara bid'ah bukan hukum. Hukum kena tengok dalil. Ya. Yang ketiga, dalam ada dalil khusus pun ulama masih boleh khilaf. Ini yang namanya berlapang dada ni. Ada orang dia hanya nak suruh orang berlapang dada dengan pandangan dia. Tapi dengan khilaf ulama dia tak mahu berlapang dada. Dia nak pegang yang dia pegang, yang lain dia anggap bid'ah. Tidak begitu. Cuba lihat. Muka surat 175. Doa kunut pada salat subuh. Hukum doa kunut pada salat subuh. Soalan. Ada pendapat yang mempertikaikan membaca doa kunut pada rakaat kedua salat subuh. Bagaimana menangani permasalahan ini? Ini cerita benar ya. Ada orang
dia bagi tahu pada imam. Orang ni pun dah terkenal sekarang. Dia kata imam jangan baca kunut masa solat subuh sebab bid'ah. Jadi imam pun risau juga. Habis kalau jemaah tanya, macam mana Ustaz? Ya, tiba-tiba tak baca doa kunut. Dia cakap imam cakaplah imam lupa. La ilaha illallah. Berbohong tu dah tak ada khilaf. Kamu nak lari pada benda ada khilaf, kamu ajar imam buat benda yang haram. Dan memang saya pernah tengok satu orang buat posting dalam Facebook, dia kata, alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu Taala, akhirnya saya berjaya juga meninggalkan kunut subuh. Kita ingat berjaya tinggal isap rokok kan? Bolehlah nak bersyukur kan? Sebab isap rokok ni ada ulama kata haram. Ya. Paling-paling makruh. Dapat tinggal benda haram, benda makruh, syukurlah. Ini kunut subuh. Sebab apa? Sebab dah diinjak dalam otak dia, kunut subuh ni bid'ah yang dolalah. Bid'ah yang sesat. Bila dia berjaya tinggal, dia syukur. Adakah begitu? Ini yang Ustaz Mahdi sentuh di sini. Jawapan. Menurut ulama mazhab Syafi'i, hukumnya hukum membaca kunut pada rakaat kedua subuh itu adalah sunat ab'ad. Berarti kalau ditinggalkan, sunat diganti dengan sujud sahwi. Itu maksudnya sunat ab'ad. Kalau sunat hay'ah, tak perlu sujud sahwi. Okey, mana dalil? Iaitu hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qanata syahran yad'u alaihim summa taraka wa amma fi subhi falam yazal yaqnutu hatta faraqad dunya. Kan ini jelas hadis ini hadis yang sahih dan jelas makna dia. Bahawa Nabi SAW berkunut selama sebulan. Berdoa alaihim, maknanya berdoa supaya turun bala kepada mereka, iaitu satu golongan daripada orang Arab yang mengkhianati kepada Nabi SAW. Nabi doakan bala. Summa taraka. Lepas tu Nabi tak doa dah. Kenapa? Sebab Allah larang. Bayangkan, ya, orang kafir, Nabi SAW doakan bala, Allah tak bagi. Jangan kita pula sesama Islam doakan bala. Hanya kan semata-mata dia parti lain. Allahumma hazimhum, ya Allah hancurkanlah mereka. Wasallit alaihim kalban min kilabik. Ya kau bagilah salah satu anjing daripada anjing-anjing kau. Yang kau doa itu kan sesama Islam. Kan elok doa Nabi, Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah lah bagilah hidayah pada kaum aku, depa tak tahu. Kalau depa tahu, depa taklah buat lagu ni. Dan itu cara Nabi. Jadi Nabi SAW ni doa untuk orang kafir. Biar Allah turunkan bala pada orang kafir yang buat jahat pada Nabi SAW. Itu pun Allah tak bagi. Bila Allah tak bagi, Nabi tinggal. Fa amma fi subhi, adapun dalam salat subuh, falam yazal yaqnutu hatta faraqad dunya. Tak putus-putus Nabi itu berkunut hinggalah baginda meninggal dunia. Ini dah dipegang oleh mazhab Syafi'i. Ada orang kata, untung saya belajar hadis. Sebab saya tahu dengan saya belajar hadis ni, saya tahu bahawa kalau hadis itu diriwayat daripada sifulan dia jadi dhaif. Loh, siapa yang kata? Ulama sekian-sekian. Ulama sekian-sekian tu tidak setinggi Imam Syafi'i. Dia hanya ulama hadis. Imam Syafi'i ini pakar hadis dan pakar fiqh. Dia boleh berinteraksi dengan dalil. Apa saja ijtihad ulama, Imam Bukhari kah, Imam Muslim kah, ya. Tidak mengikat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lebih hampir dengan Nabi SAW. Imam Syafi'i layak menilai sendiri hadis itu kuat ke tak kuat. Jangan salah faham. Kalau kamu anggap pendapat Imam Syafi'i tak kuat, yang kata kunut subuh tak sunat tu kuat, itu bukan benda pelik. Sebelum daripada kamu, ulama sahabat Imam Abu Hanifah berpendirian macam itu juga. Anak murid Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal berpendirian kunut subuh tak sunat. Tetap khilaf tu berlaku. Sebab ijtihad seorang ulama tidak membatalkan ijtihad ulama yang lain. Kena faham yang macam tu. Tiba-tiba semata-mata kamu ada PhD, kamu nak batalkan ijtihad Imam Syafi'i. Tak boleh. Benda dah khilaf yang masyhur di kalangan ulama, dia akan kekal khilaf. Maka masing-masing bertaklid kepada mazhab masing-masing. Yang mana taklid pada mazhab Syafi'i, baca kunut. Tak payah kacau orang yang tak baca kunut. Itu mazhab dia. Yang mana taklid pada mazhab Hanafi, Hambali, tak payah kunut. Tak sunat. Ya. Jangan kacau mazhab Syafi'i dan mazhab Malik yang berkunut. Baik. Melalui hadis ini, doa yang ditinggalkan oleh Nabi SAW itu adalah kunut nazilah. Bukannya doa kunut biasa yang diamalkan dalam mazhab Syafi'i. Dia memang disebut Nabi berkunut sebulan, lepas tu Nabi tinggal. Tapi difaham oleh mazhab Syafi'i adalah kunut nazilah, yang mendoakan secara khusus tadi.
Dan juga diriwayat daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' fi salati subhi fi rak'ati tsaniyati rafa'a yadayhi fa yad'u bi hadha ad-du'a Allahumma hdini fi man hadait ila akhirih. Nah, ini kena belajar dengan guru lah. Kalau baca doa sendiri tu, Allahumma hdini fi man hadait ila akhirih wa sallallahu alaihi wasallam. Ila akhirih itu maknanya hingga habis lah. Nah, Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait dan seterusnya. Nah, ini dalil sunat baca doa kunut lepas daripada bangkit daripada rakaat kedua salat subuh. Imam Nawawi rahimahullah taala menerangkan mazhabuna annahu yustahabbul kunut fiha. Mazhab kita adalah sunat kunut pada solat subuh, sama ada berlaku satu-satu nazilah, satu-satu kejadian ataupun tak berlaku. Wa bihadza qala aktsarus salaf. Kebanyakan salaf berfatwa macam ni. Wa man ba'dahum, dan selain daripada ulama salaf pun ramai yang berfatwa macam ni. Wa mimman qala bihi, siapa yang berfatwa sunat kunut subuh ni? Abu Bakar As-Siddiq, wa Umar bin Khattab, wa Utsman wa Ali, khulafa ar-rasyidin 4 orang. Wa Ibn Abbas wal Barra ibn Azib radhiyallahu anhu. Nanti kita akan sambung lagi ya insya-Allah, kerana ada juga pandangan yang berbeza. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma syrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anqulna min dhil ma'siyati ila izzi ta'ati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.